Kita ambil makna yang Nabi sebut. Orang berakal tu siapa? Orang yang buat ibadat. Walaupun ibadatnya cuma kecil, itu orang cerdik. Siapa dia orang bodoh? Orang yang buat maksiat, walaupun kecil maksiat dia, bodoh. Subhanallah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau kita tengok hari ni pak lawak mati, nah, pelakon mati, ramai orang pergi ziarah dia semayang macam semayang Jumaat. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kita ni tak tahu lagi. Kita tak tahu lagi tuan-tuan macam mana keadaan kita. Cuma kita minta supaya kita mohon Allah Ta'ala ambil kita ni dalam keadaan husnul khatimah. Jadi orang tanya, macam mana Ustaz supaya nak mati dalam husnul khatimah? Jawapan dia senang. Sentiasa buat baik dan langsung tak buat jahat, dan tidak ada keinginan untuk buat jahat. Baiklah kita. Kias, abang dah tak ada, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon doakan ketanda saya Umar Mukhtar atau Abang telah pulang ke rahmatullah. Allahu Akbar. Tadi kita mendapat perkabaran duka bahawa individu yang selalu memberikan tawa riang kepada kita, iaitu pelawak Abang Boceh, pergi untuk selama-lamanya meninggalkan kita. Di mana Ilman, why are you so sad? Boceh was my favorite team. Wajib lawan mereka. Now he's gone. It's Abang Boceh. Passed away. Pemergian mengejut pelakon dan pelawak Abang Boceh bukan hanya dirasai ahli keluarga dan rakan terdekat, tetapi juga peminat ciliknya Ilman Razin Azrin 10 tahun. Pelawak terkenal Abang Boceh yang berusia 32 tahun telah meninggal dunia dipercayai akibat demam panas di rumahnya di Gombak, Selangor pada hari ini, Isnin tanggal 10 Februari 2020 kira-kira jam 8.30 pagi. Mensolat jenazahkan arwah, untuk memandikan jenazah dan mengkebumikan arwah abang. Yang saya difahamkan oleh PA dia, itulah penampilan terakhir abang di media, termasuk social media, dalam Da'ami Isu. Kita hidup dalam keluarga ni, bila tonggak dah tak ada, kita lah kena jadi tonggak. Kalau kita tak buat benda ni, siapa lagi nak buat? Dan alhamdulillah kita kena fikir satu, kalau kata engkau masih ada orang tua, kau jagalah. Itu yang penting. tu. Baik dan sabar dengan kerana makcik yang sakit ni apa semua, dia sabar. Dia anak yang baik dah. Dia kata bersedekah majariah, dia bagi anak yatim duit. Rohan ada 4 beradik kan? 4 beradik. Dia anak yang kedua. Kakak dia seorang, dia seorang. So macam pemergian dia memang mengejut lah. Sebelum tu macam ada tanda-tanda something ke anything? Tak ada tanda. Tak ada tanda. Cuma dia pesan, dia kata jaga anak dia baik-baik ya. Dia kata itu aja. Betul, tak ada something apa lah. Dia nampak pelik apa-apa kan? Masih. sihat, tambah menjadi manfaat untuk manusia lain. Tapi katalah kalau hari ni, sekarang ni hari waktu yang terakhir dalam hidup kita, abang, apa yang abang nak cakap, sikit kata-kata, kemudian jadi abang kata apa, kita pun tak tahu kan, insyaAllah panjang umur. Tapi kata kalau paling last sekali, dalam masa lebih kurang 10 saat begitu, lebih kurang apa abang nak cakap ke kamera yang tu? Kita susah kita diuji, kita senang lagi kita diuji sebenarnya. Tapi yang paling penting, kita sebelum kita nak tolong orang, kita tolong family kita dulu.
Sebab majoriti gelandangan di luar sana, sebab dia susah, sebab adik-beradik dia tak tolong. Jadi kita ada rezeki lebih, kita tolong adik-beradik kita dulu, supaya dia orang tak jadi macam tu. Allah Akbar, alhamdulillah. Kita ambil inspirasi untuk kita berbuat baik kepada ahli keluarga kita dulu terlebih dahulu. InsyaAllah Ban, kita saya ni tak kenal dia. Saya pun jarang tengok Raja Lawak. Saya terpanggil daripada semalam. Tapi tak pernah pergi ke masjid solat dan dia. Tapi bila kita sebut nama dia, Allah yang saya datang sini pun sebab Allah tu yang gerak sini saya. Allah tu yang gerak sini saya pun tak tahu. Saya bukan kawan dia. Saya bukan kawan dia. Tapi daripada semalam tak tahu sebab kemudian dia tu menghalalkan ahli ulama. Sebab dia kata orang ni buat. Yang saya kenal dia orang yang baik. Tak ada apa yang nak cerita tentang abang kecuali kebaikan dia. Saya saja dan saya yakin ramai orang setuju dengan kenyataan saya ini bahawa dia seorang yang begitu friendly, baik dengan semua orang, tutur katanya tidak menyakitkan hati dan senang untuk didekati. Pakcik datang dulu lah. Besok orang lawat besok kan ada lagi masa kan. Besok kan ada masa lagi. Ini sampai hari kiamat kat sini. Kalau saya tak dapat melawat, dia dua orang. Tak apalah, dia mana kubur ni lah. Saya tengok lah. Saya datang kat sini, udah gelap ni lah. Saya tak boleh duduk lampu lagi kan. Jadi saya bantu pakcik anak saya dia nak sekolah kat sini. Alhamdulillah. Allah baik ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada dia kita datang dan kepada Allah SWT kita akan dipulangkan. Takziah kepada keluarga abang, atau nama benarnya Syed Omar Mokhtar. Dia meninggal dunia pada hari Isnin dan usianya lebih kurang 32 tahun. Saya ada 2-3 benda yang saya nak kongsikan. Semalam saya terlalu sibuk dengan banyak urusan. Saya sampai ke masjid lebih kurang dalam pukul 6 Masjid Gombak Utara. Ketika nak membayangkan jenazah abang, saya tak sangka dengan Ustaz Syed Nur Hisham mengumumkan nama saya dan diminta saya datang ke depan dan saya berucap. Sedangkan ketika tu banyak ustaz-ustaz lain, Ustaz Salahuddin Nasir, Ustaz Syed Joffrey, saya ramailah ramai ustaz-ustaz lain, Ustaz Aslim Bollywood pun. Tapi tiba-tiba bila saya datang depan dalam keadaan terkejut, saya diminta untuk menyampaikan sepatah dua kata sebagai tazkirah untuk sahabat-sahabat abang yang datang, terutamanya sahabat-sahabat daripada artis. So nampak ramailah Datuk Rosyamno, Ablin Sauki, saya jumpa Tomok, saya jumpa ramailah, itu ramai sangatlah yang saya jumpa rakan-rakan artis. Black ramai. Cuma isu dia yang mati. Tapi apa yang kita boleh belajar daripada kematian terutamanya sahabat-sahabat artis daripada golongan pelawak? Pertama, saya sempat juga beberapa tahun yang lepas saya semayangkan jenazah Mr. Oz. Dia pernah berforum dengan saya beberapa kali dan kemudiannya Masya Allah Mr. Oz dia meninggal dunia dan ramai orang semayangkan jenazah dia. Dan Alhamdulillah menguruskan jenazah dia adalah satu perkara yang mudah. Alhamdulillah. Cuma begitu juga dengan Pak Yus beberapa tahun lepas telah meninggalkan kita. Dia juga pelawak. Dan yang ketiga, semalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abah meninggalkan kita. Jadi secara mudah dan ringkas, apa persamaan ketiga-tiga ni? Yang pertama, mereka pelawak, dan kedua, kebaikan mereka yang disembunyikan yang kita tak tahu. Mr. Oz selepas kematian dia baru ramai orang tahu bahawa dia ni rajin bersedekah. Ketika hidup dia berhadapan dengan masalah kewangan, dalam keadaan duit tak banyak, dia memandu teksi.
dalam keadaan memandu taksi tu, kalau orang tak cukup duit, dia anggap sedekah. Kalau ada 50 sen, 30 sen, dia tetap sedekah. Masya Allah. Bila kita anggap sedekah ni satu benda yang Allah Ta'ala gembira. Niat kita bulat kerana Allah dan dia jadi ini. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri, Masya Allah, apabila mati anak Adam, putus semua amalan kecuali 3. Pertama, iaitu sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Kenapa doa anak yang soleh nombor 3? Sebab bukan semua ada anak. Kenapa ilmu yang bermanfaat? Itu sebenarnya tuan-tuan, bukan semua ada ilmu. Tapi sedekah, kenapa nombor 1? Sedekah ni perkara yang paling mudah untuk menyebabkan kita ke syurga, dengan syarat kita ikhlas pada Allah. Yang nombor 2, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sebelum sedekah itu sampai kepada orang yang kita sedekah itu telah sampai kepada Allah SWT. Malaikat telah mencatat dan menyampaikan kepada Allah SWT. Nombor seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada satu perkara lagi. Abang pun rajin sedekah. Saya cerita sikit pengalaman. Semalam saya menyampaikan tazkirah. Tazkirah tu saya sebab terkejut. Saya minta maaf sangat, saya tak sempat nak tengok ramai ulama yang datang, ramai golongan artis datang, dan saya sangat terkejut sebab saya pula ke depan dan bercakap depan orang ramai. Kalau saya ada salah cakap, saya minta maaf. Nasihat saya yang paling mudah, solat. Banyakkan solat. Kita takkan bawa apa-apa amalan melainkan tak bawa apa-apa harta melainkan amal kita nak jumpa Allah. Sekarang abang dan apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, penggali kubur tu cerita kat saya. Saya panggil dia Ucok, macam itulah. Jadi apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, Ustaz cerita kat saya. Dia kata, Ustaz, malam tadi masa orang semua dah balik, dia nak tutup pintu gate dan nak kunci pintu gate kubur. Tiba-tiba datang seorang perempuan menaiki motosikal bersama anaknya yang masih kecil. Datang, kemudiannya, Pakcik, tolonglah Pakcik, saya nak masuk tengok arwah abang, tolonglah Pakcik. Allah, dia kata, besok je lah, kubur ni tak ke mana. Besok dia datang, Pakcik, saya datang daripada jauh Pakcik, tolonglah saya Pakcik, saya tak sempat nak datang siang. Datang naik motosikal dah jauh. Dan kemudiannya, Masya Allah, masuk dan Pakcik ni, usuk ni, tunjuklah ke kubur abang, dan dia pun baca doa sikit di kubur abang. Lepas tu dia kata, kamu saudara mara ke? Tidak. Saya dan anak-anak saya sebenarnya banyak menerima bantuan daripada abang, dan abang telah menyekolahkan anak-anak saya. Semua pembelajaran anak-anak sekolah telah ditampung oleh abang. Kita tak tahu, tuan-tuan, kita tak tahu. Jadi bila saya dengar cerita tu, Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ingatlah, saya teringat satu hadis, kisah dia, orang yang suka bersedekah, dicintai Allah, disayangi makhluk, dekat dengan syurga, saya banyak duit, jauh dari neraka. Tak, saya beritahu betul-betul, saya banyak duit, beratus ribu saya ada. Saya menang banyak duit dalam bank semua. Tapi kalau dengan siapa saya nak kongsi duit tu? Family lah. Tuan-tuan, pengajaran dia daripada 3 orang pelawak yang Tuhan meninggalkan kita, banyakkan sedekah. Sedekah jalan mudah ke syurga. Sama-sama kita doakan untuk abang damai di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi bila arwah abang pergi tu, orang ada rakam mak dia. Dari situ mak dia cakap, abang ni orang yang macam mana, yang banyak tolong dia, beribu-ribu duit keluar untuk dia. Dari situ pun aku rasa sedih juga. Sebab apa? Aku pun dah tak ada mak. Kira beruntung sangat arwah abang Boceh ni. Sebab dia dapat tolong mak dia masih ada hidup. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasihlah kerana sudi sambut hari jadi saya yang ke 19 tahun ni.
19 tahun baru ambil lesen. Apa yang kau air mata aku? Sebenarnya saya jarang sambut birthday sebenarnya. Sebab saya tak pandai sambut birthday. Saya tahu sambut birthday, kita panggil kawan-kawan ramai, kita lepak kedai makan, kita makan pun puas. Tu cara memang saya daripada dulu. Saya tak pandai kek. Saya dah nampak ikan bakar kat bawah.